Korang kecewa kalau views korang sikit. Korang kecewa kalau engagement, like, komen dengan share korang sikit. So, video ni adalah video nak tolong korang selesaikan masalah ni. Jom kita tengok. Alright guys, Assalamualaikum. Saya Pak Lang Nano daripada One Success Academy. Saya adalah sebagai content strategist, iaitu orang yang buat strategi untuk konten-konten company di luar sana lah. Okay, so hari ni saya nak selesaikan satu masalah biasa ataupun masalah common untuk yang mana baru start nak buat YouTube channel ni lah. Masalah dia apa? Masalah dia tak tahu target audience yang betul. Dia tak tahu audience dia ni ada kat mana. Dia tak tahu dia buat konten tu dia main random je buat. So dia akan ada masalah view kurang lah. Audience dia tak spesifik, audience dia salah. Okay, so hari ni saya nak tekankan beberapa step macam mana kita nak tahu target audience kita yang betul. So jom kita mulakan. Okay, step 1 adalah kita tentukan ataupun kita decide kita punya niche ataupun bidang. Okay, sebagai contoh, saya nak buat channel memasak sekarang. Channel saya adalah channel cooking, memasak. Okay, yang kedua kita kena tentukan siapa audience kita, siapa siapa customer avatar kita. Customer avatar ni sebagai contoh saya minat apa, saya buat apa, umur saya berapa, semua tu. Okay, sebagai contoh audience saya adalah umur yang berlingkungan 25 tahun hingga ke 60 tahun sebab semuanya dah mula kena masak and memasak. Okay, tempat ni bagi saya letak dekat Malaysia, kat Indonesia. Sebab apa? Sebabnya saya nampak peluang dia lagi cerah untuk kedua tempat ni lah. Jadi saya punya bahasa Malaysia, tetapi orang Indonesia pun boleh faham. Jadi bila korang nak buat subtitle, korang kenalah ada juga subtitle Indonesia sebab kita nak juga market Indonesia. Macam tu. Okey, yang ketiga, step ketiga adalah kita spesifikkan niche kita. Sebagai contoh, tadi kita punya bidang adalah cooking ataupun memasak. Jadi kita kena spesifikkan memasak untuk siapa? Memasak untuk student, memasak untuk suri rumah, memasak untuk orang yang baru kahwin. Saya tak jumpa lagi YouTube channel yang spesifik untuk orang yang baru kahwin. Lepas tu kita ada juga macam 5 minute craft kan, yang buat 5 minit je terus siap, resepi dia 5 minit je. Dan ada juga yang memasak untuk orang bujang. Kita ada juga channel nama dia Dapur Bujang, saya tak silap. Okay, so semua ni dia dah semakin spesifik and dia ada target audience yang tepat. So dia taklah random yang buatkan orang tak tengok. Jadi bila kita dah buat spesifik, orang tu dia dah faham, oh saya bujang, saya kena tengok video ni. Oh saya suri rumah, saya kena tengok video ni. Nampak kan? Clear kan? Okay, step keempat, kita kena faham and bezakan apa kelebihan kita, apa yang membuatkan kita ni berbeza dengan orang lain. Okay, sebagai contoh, videonya siapa nama? Cik Nom. Okay, Cik Nom, dia buat 6 tahun lepas 3 video je. Lepas tu 4 tahun lepas dia buat 1 video je setahun. And then 3 tahun lepas barulah dia mula beraksi dengan baik. Tapi kalau tengok, waktu dia mula beraksi tu, dia dah mula ada voice over. Itu kelebihan dia yang membuatkan dia berbeza daripada orang lain. Maksudnya sepanjang video dia, hari ni kita nak masak siakap keli. Sebagai siakap keli pula. Hari ni kita nak memasak siakap 3 rasa. Nampak kan? So setiap kali dia buat video, dia ada peningkatan, dia ada upgrade dia. Macam Cik Nom, saya nampak dia upgrade. Awal-awal tu dia dah ada lighting tau. Dia dah ada voice over, dia dah ada lighting. So dia punya lampu yang menyinari dia punya makanan tu, nampakkan makanan dia lebih sedap. Sebagai contoh, Carol Ameng. Carol Ameng ni dia still buat voice over, nampak tak? Lepas tu dia punya quality video dia pun menyerlah and terserlah and memang sedap. Lagi satu kelebihan dia, dia tahu timing. Timing dia bila? Time bulan puasa. Bulan puasa bila? Time tengah hari, time kita tengah lapar tu. So kita kena betul-betul tahu kelebihan kita apa and kita bagi reason ataupun kita bagi sebab untuk orang follow kita. Okay, contoh lagi adalah yang paling bagi saya top lah adalah storytelling, penceritaan. Macam mana kita nak cerita something dalam hidup kita. Sebagai contoh saya memasak. Saya boleh buat channel memasak, saya buat, okay, hari ni kita nak masak siakap keli lagi, ya Allah, siakap 3 rasa. Tapi apa kata kita buat, kita surprise suami dengan siakap 3 rasa idaman dia. Okay, waktu anniversary sebagai contoh. So nampak tak? Dia ada storytelling kat situ. So bila suami dia balik, suami dia akan ada reaction. Wah, siakap 3 rasa yang saya nak dah lama dah. Akhirnya isteri saya masak juga. So nampak kan? Daripada instead of kita buat tutorial biasa, dia ada storytelling kat dalam tu. Video korang akan jadi lagi top lah. Lagi bermakna lah. Nampak kan kat situ? Itu saja 4 step yang tadi. Yang first, kita decide niche kita apa, and then kita tahu
kita punya target audience ataupun customer avatar. Yang ketiga, kita tahu spesifikkan kita punya bidang tadi. Yang keempat, kita tahu kelebihan ataupun kita kenalah tahu apa kita punya perbezaan dengan channel-channel lain. Okey, itu saja daripada saya. Saya harap korang apply lah benda ni. Jangan biar saja dah belajar something kita apply Okey, itu saja daripada saya, Pak Long Nano. Nak follow lah. Tak follow pun saya nangis lah nanti. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Bye bye.